Assalamualaikum dan salam bahagia daripada saya Naim Hashim. Dan saya Diati Zadi. Ikuti kami selama setengah jam dalam Fokus hari ini, 6 Mac 2015. Hanya yang terkini dan terbaik kami sediakan untuk anda. Tajuk utama Fokus malam ini 6 Mac 2015. Isu fitnah 1MDB Perdana Menteri Saman Tony Puah dan MediaRakyat.net. Pemilihan semula 3 jawatan naib Presiden 23 CWC MIC April ini. Malaysia penyokong kuat penggunaan sistem penjejakan masa nyata. Kita teruskan dengan Fokus Niaga. Malaysia memerlukan lebih ramai inovator dan usahawan untuk memacu pertumbuhan ekonomi yang lebih pesat sekaligus menjana kekayaan negara. Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak berkata inovator seharusnya dapat mempelbagaikan inisiatif bukan sahaja dalam bidang sains dan teknologi, malahan bidang sosial yang masih belum diterokai sepenuhnya. Datuk Seri Najib berkata negara memerlukan usahawan yang mempunyai budaya berfikir, bukan sahaja hendak mencari kerja tetapi mencipta dan memberi peluang pekerjaan. Datuk Seri Najib berkata demikian pada Majlis Perasmian Menara Perbadanan Nasional Berhad PNS di Bangsa Saf hari ini. Selain itu, Datuk Seri Najib turut mengingatkan usahawan franchise supaya menggandakan usaha dan memberikan perkhidmatan terbaik supaya pelanggan terus kekal bersama produk mereka. Perdana Menteri berkata untuk mencipta kejayaan, usahawan juga perlu mengurangkan kebergantungan kepada pembiayaan kerajaan semata-mata. Beliau berkata usahawan yang menggunakan dana sendiri untuk menguruskan perniagaan cenderung berusaha dengan lebih gigih dalam mencapai kejayaan. Syarikat Penerbangan Kebangsaan Malaysia Airlines atau MAS telah memperkenalkan sistem muat turun data penerbangan setiap 15 minit bagi penjejakan pesawatnya mengikut masa nyata. Menteri Pengangkutan Datuk Seri Liau Tiong Lai berkata beliau telah mengarahkan MAS memasang sistem penjejakan pesawat itu sebagai langkah meningkatkan keselamatan pesawat. Susulan Malaysia merupakan penyokong kuat bagi penggunaan sistem penjejakan masa nyata itu susulan insiden pesawat MAS penerbangan MH370 hilang setahun lalu. Bagi pesawat dan industri penerbangan, muat turun isyarat dan pemprosesan data setiap 15 minit adalah amat penting. Beliau berkata demikian pada taklimat media hari ini bersempena genap setahun insiden MH370 hilang. Penerbangan MH370 membawa 12 anak kapal dan 227 penumpang hilang daripada imbasan radar semasa dalam perjalanan dari Kuala Lumpur ke Beijing selepas kira-kira sejam berlepas dari lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur pada 8 Mac tahun lalu. Pesawat itu dijadual tiba di Beijing pada jam 6.30 pagi hari yang sama. Datuk Seri Liau berkata Malaysia ketika ini bekerjasama dengan Australia bagi penggunaan sistem penjejakan pesawat itu dan menyambut baik usaha Australia untuk menambah baik sistem tersebut. Malaysia katanya telah mencadangkan kepada Pertubuhan Penerbangan Awam Antarabangsa ICAO dalam mesyuarat Majlis Pertubuhan itu di Montreal, Kanada pada Oktober lalu supaya mengkaji pemasangan sistem penjejakan penerbangan masa nyata pada semua pesawat komersial antarabangsa. Syarikat Pengurusan Perkapalan dan Penyedia Kapal untuk Industri Minyak EA Teknik Sdn Bhd membina 2 bot tunda berkapasiti 60 tan untuk Petroleum Nasional Berhad Petronas bagi kemudahan gas asli cecair terapung FLNG di Labuan Sabah. Pengurus besarnya Zulkifli Muhammad Amin berkata secara keseluruhannya syarikat itu akan membina 3 bot tunda berkapasiti 60 tan dan seunit yang berkapasiti 40 tan. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas majlis meletak kerangka bot tunda berkenaan yang disempurnakan pengurus komersial EA Teknik Sdn Bhd Farah Raziah Abdul Haq di Johor Shipyard Engineering Sdn Bhd hari ini. EA Teknik menyasarkan untuk menyerahkan keempat-empat bot tunda itu menjelang 1 Januari 2016. Tempoh kontrak selama 18 bulan dan nilai keseluruhan kontrak tersebut dianggarkan berjumlah 150.5 juta ringgit.
Malaysia mencatatkan lebihan dagangan pada Januari 2015 sebanyak 9.01 bilion ringgit buat bulan ke-207 berturut-turut sejak November 1997 atau peningkatan 41.8% berbanding Januari tahun lalu menurut Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI. Ekspor pada Januari kekal tinggi pada nilai 63.6 bilion ringgit manakala jumlah import berkurangan 5.3% kepada 54.59 bilion ringgit berbanding tahun lalu. Dalam satu kenyataan hari ini, MITI berkata jumlah dagangan pada Januari 2015 sebanyak 118.2 bilion ringgit, susut 2.8% berbanding tahun lepas. Namun prestasi itu adalah selari dengan prestasi dagangan serantau. Menurut kementerian itu, ekspor barangan perkilangan menyumbang 76.5% kepada jumlah ekspor dengan ekspor barangan elektrik dan elektronik meningkat 6% atau 1.23 bilion ringgit. Barangan perkilangan lain yang mencatat peningkatan terdiri daripada barangan besi dan keluli, jentera perkakasan dan peralatan, kimia dan bahan kimia serta barangan optik dan saintifik. Ekspor keluaran pertanian merosot 13.4% kepada 4.99 bilion ringgit disebabkan oleh pengurangan ekspor minyak sawit sebanyak 21.4%, berikutan harga dan kuantiti ekspor yang lebih rendah. Ekspor ke ASEAN meningkat 1.8%, Kesatuan Eropah 3.7%, Amerika Syarikat 18.1%, India 14.7%, Taiwan 511.6 juta ringgit, Norway 278.3 juta ringgit, Kenya 209.1 juta ringgit dan Afrika Selatan 197.7 juta ringgit. Ekspor ke Jepun pula merosot kepada 7.45 bilion ringgit berbanding 7.52 bilion ringgit setahun lepas. Manakala ekspor ke China susut 22.7% kepada 6.45 bilion ringgit. Langkah Bank Negara Malaysia BNM mengekalkan kadar dasar semalaman OPR pada 3.25% memberi impak positif ke atas indeks keuangan di Bursa Malaysia. Pada 9.44 pagi, indeks memulakan trend itu apabila meningkat 10.23 mata kepada 15,938.66. Manakala indeks utama yang lain susut. Afin Huang Capital dalam nota kajiannya hari ini menyatakan berdasarkan senario peningkatan kadar itu, AFG, Maybank dan CIMB adalah penerima manfaat hasil daripada lembaran imbangan masing-masing yang sensitif kepada aset. Badan penyelidik itu mengekalkan penarafan neutral ke atas sektor perbankan Malaysia berdasarkan unjuran pendapatan tidak berubah pada 2015 dengan jangkaan tekanan margin faedah bersih yang berterusan, pertumbuhan pinjaman yang lemah, aktiviti suram pasaran modal serta kebimbangan ke atas kualiti aset.